Hai, Assalamualaikum. So, hari ni kita berjumpa lagi dalam video yang baru. Dan dalam video kali ni kita nak tengok beberapa perkara yang anda perlu tahu sebelum bertukar antara Android ke iPhone atau iPhone ke Android. Bertukar operating system seperti iOS ke Android atau dari Android ke iOS kini lebih mudah. Kedua-dua syarikat gergasi ini sudah menyediakan kemudahan untuk korang berpindah ke persekitaran OS dengan hanya beberapa sentuhan di skrin peranti korang. Tetapi ada beberapa perkara yang korang perlu tahu sebelum melakukan pertukaran antara OS. Video ini akan menjadi panduan untuk memudahkan korang membuat keputusan sama ada korang masih ingin berpindah OS atau tidak. Tanpa melengahkan masa, let's go. Perkara pertama yang anda perlu tahu ialah sistem backup yang berbeza. iPhone dengan iCloud dan Android pula menggunakan Google Drive dan Android One. Files yang disimpan di dalam servis backup ini boleh diakses pada bila-bila masa dari komputer dan di mana-mana peranti yang korang miliki. Bagi saya, akses menggunakan komputer atau laptop adalah yang paling mudah. Satu perkara yang anda perlu tahu adalah korang tidak boleh sync terus dari satu operating system ke operating system yang lain. Maksudnya daripada Android tak boleh nak sync ke Apple dan Apple tak boleh sync ke Android. Ada caranya, tidak semudah sentuhan satu butang pada paparan. Proses ini memerlukan lebih banyak masa, jadi saya tidak akan sentuh tentang ini di dalam video ini. Perkara yang kedua adalah aplikasi WhatsApp. Siapa saja yang tidak menggunakan WhatsApp dalam kehidupan seharian? Berdasarkan WhatsApp statistik yang diterbitkan oleh Statista, Malaysia menguasai 68% jumlah pengguna WhatsApp di dunia. Bukan di Asia, tapi di dunia. Jika korang bercadang untuk melakukan perpindahan OS, seperkara yang korang perlu tahu adalah korang tidak boleh memindahkan backup message dari satu OS ke OS yang lain. Jadi korang perlu bersedia dengan kehilangan semua message dan star messages yang korang simpan selama ini. Ini berkait rapat dengan poin pertama tadi, di mana kedua-dua syarikat gergasi iaitu Google dan Apple menggunakan cloud service yang berbeza. Korang hanya boleh backup dan hantar di email korang. Itu saja. Perkara yang ketiga adalah iMessage dan FaceTime. Jika korang masih lagi menonton video ini bermakna korang masih belum dapat menetapkan pemikiran korang sama ada ingin bertukar atau tidak. Bagi pengguna iOS, korang pasti dah biasa dengan iMessage dan FaceTime. Kalau korang seseorang yang selalu guna dua aplikasi ini, maka korang kena fikir masak-masak untuk tukar sebab korang akan cakap selamat tinggal kepada dua aplikasi ini. Bagi korang yang tak kisah, korang ada alternatif lain yang boleh korang guna. WhatsApp dan Telegram boleh menggantikan iMessage dan FaceTime yang ada pada iOS. Jadi bukanlah kiamat jika tiada dua aplikasi ini. Bagi pengguna Android pula, perpindahan ke iOS tidak akan merugikan korang jika ini menjadi salah satu faktor yang merisaukan korang untuk berpindah. Yang keempat adalah antara muka grafik pengguna atau Graphical User Interface GUI. GUI ini adalah apa yang korang nampak pada OS pilihan korang. Ini termasuklah bentuk ikon, notification, settings, animation dan cara OS itu berinteraksi dengan korang. Contohnya, iOS mementingkan animasi, bentuk ikon yang selaras, sistem yang mudah dinavigasi dan keseluruhan pengalaman yang simple dan senang untuk diingati. Senang cerita, kalau bagi orang tua pun mereka boleh pelajari selok-belok iPhone dalam beberapa jam sahaja. Bagi Android pula, mereka lebih mementingkan kebebasan pengguna semasa menggunakan OS mereka. Segala tok nenek yang ada dalam OS Android boleh ditukar mengikut cita rasa korang tanpa perlu melakukan jailbreak atau rooting. Ini tak bermaksud Android tidak mementingkan semua yang iOS pentingkan. Syarikat Alphabet Inc. memfokuskan kelancaran pada masa yang sama, memberikan kebebasan yang pengguna inginkan. Inilah sebab mengapa Android users susah nak terima GUI yang ada pada iOS. Dan perkara yang terakhir adalah software update. Walaupun ini merupakan poin yang terakhir, tetapi ini adalah poin terpenting yang perlu ada pada setiap peranti. Disebabkan Android merupakan sebuah OS yang open source, yang bermaksud setiap OS berbeza mengikut cita rasa setiap syarikat pengeluar peranti pintar. So walaupun korang menggunakan Android 10, pengalamannya tidak akan sama. Contohnya, Samsung menggunakan Skin One UI dan OnePlus pula dengan Oxygen OS sebagai GUI mereka.
Jadi tempoh masa untuk korang dapat software update adalah berbeza. Malah ada syarikat yang mengeluarkan software update untuk beberapa bulan pertama sahaja. Kalau korang betul-betul nak rasai pure Android experience dan software update yang bertahan 3 hingga 4 tahun, korang bolehlah membeli peranti Pixel yang dihasilkan oleh syarikat Google sendiri. Berbeza dengan iOS, syarikat Apple ini mengeluarkan peranti pintar mereka sendiri. Jadi software mereka terhad hanya pada peranti mereka sahaja. Segala perubahan boleh dibuat dengan mudah. Dengan itu, pengguna pun boleh menikmati software update sehingga 4 hingga 5 tahun akan datang. So, secara kesimpulannya, kedua-dua operating system ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Korang yang perlu membuat keputusan sama ada nak bertukar atau tidak. Saya pula memang jenis pakai selang-seli. Kalau iPhone dah rosak, tukar kepada Android. Begitu juga sebaliknya. So, korang dah decide ke belum? Tinggalkan komen di ruangan komen di bawah. Jika ada sebarang soalan, boleh DM terus saya dan kongsikan apa yang anda ingin kongsikan. Di bahagian description tu ada saya punya detail. Okay, jumpa lagi. Until the next video. Bye bye.